Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sambung kitab Risalah Tauhid, muka surat 25 Rumi, Jawi 16. Kita membahaskan berkaitan dengan baqa'. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, al-baqa'. Maksud baqa' ni kekal. Baqa' ni maksud kekal. Tapi untuk faham kekal ni, dia memakan masa juga penjelasan dia. Sebagaimana penjelasan qidam, untuk faham maksud sedia tu. Macam tu juga untuk faham maksud kekal. Nak faham maksud kekal tu juga makan masa sikit. Kita boleh saja kalau nak faham kekal, kekal lah. Selama-lamanya, kekal selama-lamanya, ada selama-lamanya. Boleh kita faham gitu, tapi sepatutnya kita kena faham lebih mendalam lagi. Maksud kekal. Kita tengok maksud kekal tu adalah sentiasa ada. Sentiasa ada, tidak ada akhir. Sentiasa ada, tak ada akhir. Kalaulah qidam ke belakang, qidam tu tidak ada permulaan. Ke belakang, baqa' ke depan. Ke depan. Tu je beza dia. Qidam dengan baqa' bezanya, qidam ke belakang. Dengan maksud Allah ada, sebelum tu ada, sebelum ni ada, start tidak ada permulaan. Baqa' lepas ni akan datang pula. Sekarang ada, akan datang ada, tidak ada kesudahan. Tu mudahlah dari segi tu. Maksudnya tiada akhir, tidak ada kesudahan. Itu kita dah faham. Cuma maka hakikatnya, hakikat kekal tu ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Kita menafikan ada kesudahan, ada penghujung. Binasanya Allah, kita menafikan itu. Jadi baqa' ni kekal. Macam biasa, baqa' dia menerangkan hal keadaan kewujudan Allah. Allah itu wujud. Wujud Allah itu, hal keadaannya tidak ada permulaan. Wujudnya Allah itu, hal keadaannya tidak ada kesudahan. Untuk faham, kita tengok kita wujud kita, hal keadaan sebelum ni tak ada. Sekarang kita dah ada. Dan wujudnya kita ni, hal keadaan kita wujud, lepas ni tak ada. Mati. Tu, cerita tentang hal keadaan kewujudan tadi. Jadi, termasuklah juga qidam, mukhalafah, qiyamuhu binafsi wahdaniyah, sama. Menerangkan keadaan kewujudan Allah itu. Cerita lagi tentang kewujudan Allah. Jadi kekal ni, kekal tu maksud apa? Kekal Allah
yang mana kekal-kekal tu sifat yang kekal. Kekal yang hakiki, kekal yang asli, kekal yang bersifat ketuhanan, kekal yang tidak berputus-putus, maksud kekal ya. Kekal yang tidak ada permulaan, kekal yang tak ada kesudahan, infinity, kekal zati. Istilah yang saya sebut semua diguna dalam kitab, memang ada guna tu. Kekal. Allah tu kekal. Kekal Allah itu kekal yang bersifat kekal. Ada guna kitab itu. Kekal yang hakiki. Ada guna juga. Kekal yang hak. Kekal yang asli. Semua sama. Kekal ketuhanan. Kekal yang tidak putus-putus. Kekal yang tak ada permulaan. Kekal yang tak ada kesudahan. Kekal yang tak ada penghujung. Kekal yang infinity. Kekal zati. Kekal yang tidak berkait dengan sesiapa untuk memberi kekal. Tidak memerlukan sesuatu untuk kekal. Tu. Semua tu sama, masuk dengan maksud sama. Itu masuk kekal Allah. Mana kita nak dapat penjelasan yang panjang tentang kekal tadi? Kita tengok kita lah. Bila kita tengok kita, maka Allah sebalik daripada kita sebab kita makhluk. Jadi kalau kita kata kekal bersifat dengan kekal Allah. Macam mana kita boleh tahu Allah tu bersifat dengan kekal? Kita tengok kita. Kita ni tak kekal. Kekal hakiki. Kita ni bukan kekal hakiki. Kita tengok kita, sebaliknya itulah kita dapat kenal kekal Allah tu macam mana. Kekal yang asli. Kita ni bukan kekal asli. Sebab kita ni jenis tak kekal. Kekal ketuhanan. Kekal yang bersifat ketuhanan. Kita ni kekal kita bukan bersifat ketuhanan, kekal kita. Itulah. Kekal yang tidak berputus-putus. Sebab kekal kita berputus-putus. Kejap ada, kejap tak ada, ada balik, ada tak ada, hidup balik, mati balik. Kekal yang tiada permulaan. Macam mana kita boleh tahu Allah itu kekal yang tiada permulaan? Tengok kita, kekal kita ada permulaan. Masuk kekal kita nanti dalam syurga nanti. Kekal yang zati, iaitu kekal yang tidak ada kaitan langsung dengan yang memberi kekal. Macam mana boleh tahu Allah gitu? Tengok kita. Kita kekal kita, Allah yang bagi kekal. Ada yang memberi kita kekal, maka kita kekal. Jadi Allah sebaliknya, iaitu tidak ada yang memberi Allah kekal. Memang Allah tu dah kekal. Macam mana kita boleh dapat banyak penjelasan tadi dengan melihat kita? Melihat makhluk, maka kita dapat tahulah sebalik pada makhluk itulah Tuhan. Itu aja kita dapat bahas. Jadi bagaimanakah sifat baqa', sifat kekal Allah itu? Akal manusia tak dapat menjangkau sifat kekal Allah tu. Tak dapat menjangkau. Kerana akal bersifat dengan sifat yang lemah, sesuatu yang lemah tidak dapat menjangkau sesuatu yang bersifat dengan sempurna. Tak boleh. Kerana akal kita akan surrender, akan lemah apabila memikirkan tentang sesuatu yang kekal. Sebab akal kita terbatas, akal kita ni tidak sempurna. Jadi hakikat sebenar kita tak boleh tahu. Kita cuma boleh tahu dengan melihat kita sebagai bandingannya Allah, iaitu sebaliknya. Okay. Kita tengok lagi. Nak faham kekal dulu. Kita tengok lagi. Sebab sebut kekal, sebut baqa' boleh, mudah. Tapi nak faham tu susah. Kekal, kita kekal, Allah juga kekal. Allah kekal, kita kekal yang dikekalkan. Apabila ada yang mengekalkan kita, maka kita kekal. Allah tidak begitu. Itu beza kekal kita dengan kekal Allah. Kita juga kekal. Okay. Kita tengok lagi kita, makhluk. Untuk kenal kekalnya Allah. Jika kita lihat ke hadapan, maksudnya akan datang, kita melihat akan datang. Kita memikir perkara yang akan datang. Kita melihat perkara yang akan datang. Kita ni baru. Bila kita lihat kita ni ke belakang, yang lepas, kita ni fana ataupun binasa. Mari kita faham statement. Makhluk ni, jika dilihat ke hadapan, kita baru.
Jika dilihat ke belakang, kita fana, kita binasa, tak kekal. Kita ambil contoh kipas. Kipas berpusing. Bila kipas berpusing sekali, kemudian pusing 2 kali. Maka kalau kita tengok ke depan, dengan maksud pusingan kedua adalah baru. Mana kalau kita tengok ke depan, pusingan kedua tu baru. Pusingan pertama tu lama. Mana kita tengok ke depan. Sebab tu kata, kalau kita melihat ke hadapan, makhluk ni baru. Jadi kalau kita tengok ke depan, maksudnya kipas pusing, sup. Pusingan yang kedua tu adalah baru. Pusingan yang ketiga tu adalah baru. Baru. Baru tu maksud apa? Ingat, baru tu maksud daripada tak ada kepada ada. Itulah baru. Pusingan yang kedua tak ada ketika pusingan yang pertama. Tak ada lagi pusingan yang kedua. Bila ada je, terjadi je pusingan yang kedua, makna pusingan yang kedua tu baru. Secara automatik pusingan pertama tu lama. Pusingan kedua tu baru. Pusingan ketiga tu baru pula. Pusingan kedua jadi lama. Jadi kalau melihat ke hadapan, kita ni baru. Itu maksud baru. Itu maksud kita ni baru. Kita sentiasa daripada tak ada kepada ada. Ya, kita akan melihat sekaligus, kita dulu tak ada. Sekarang kita dah ada. Tapi sebenarnya bukan dari segi itu saja. Itu dari segi sekaligus. Dulu tak ada, 100 tahun lepas tak ada, sekarang dah ada. Bila kita dilahirkan, kita ada. Sebenarnya setiap saat juga kita baru. Setiap saat kita baru. Setiap saat. Jadi, kalau kita tengok ke hadapan, kita baru dengan maksud, kita sentiasa baru. Kalau kita tengok pula ke belakang, kejap. Kalau kita tengok ke belakang, pusingan pertama tadi telah binasa. Pusingan tadi. Sekali, 2 kali pusing. Tengok ke depan, kita ni baru. Daripada tak ada kepada ada. Kita tu makhluk lah maksud. Mana-mana makhluk. Selain pada Allah. Bila tengok ke belakang, yang pusingan pertama tu dah binasa. Tak ada dah. Itu yang dimaksudkan dengan makhluk ini adalah baharu dan binasa. Baharu tu lawan pada qadim. Baharu. Jadi, kita ni manusia ataupun makhluk baharu dan binasa. Sentiasa baharu dan binasa. Kita ni sentiasa binasa, sentiasa baru. Kalau kita ambil selonggok macam tu, ya, kita binasa nanti, mati. Itu sekaligus. Kita nak ambil detailkan lagi. Nak faham maksud, kita ni tak kekal ataupun binasa. Kita ni binasa. Tak kekal tu binasa. Maksud binasa yang sebenar-benar binasa. Kerana kita sentiasa baru dan binasa. Sentiasa baru dan binasa. Sentiasa baru dan binasa. Itulah berlaku dalam setiap detik kehidupan kita. Setiap detik kehidupan kita, kita ni makhluk dengan maksud mana-mana makhluk baharu dan binasa. Itulah hakikat kita. Di antara baharu dan binasa. Baru binasa. Jadi maknanya sebenarnya kita ni tak ada lah. Kerana makhluk sentiasa berubah. Sentiasa binasa. Kita tengok detail lagi. Makhluk ni, tengok kita ataupun alam, dia tidak kekal. Kita tak kekal kan? Allah kekal kan? Nak tengok beza kita dengan Allah tu. Dengan kita faham kita fahamlah Allah. Dan dari sudut kekal. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu tak tengok ke? Kalau kamu nak kenal Tuhan, tengok diri. Maka tengok diri kita. Diri kita ataupun alam tidak akan kekal. Kerana dia akan binasa. Makhluk tidak dapat kekal pada zaman yang kedua. Istilahnya gitu. Makhluk tidak kekal pada zaman yang kedua. Tak kekal. 2 saat. 1 saat, 2 saat. 2 saat lepas tak sama dengan saat ini. Tak sama dah. Tak sama. Kita umur dah bertambah. Semua tak sama. Sel-sel mati, dah mati sikit dah sel. Ada sel mati. Dan ada tumbuh baru.
kita tidak kekal. Makhluk tidak kekal pada zaman yang kedua. Pap mati. Pap mati. Ini kita tengok secara detail. Kalau tengok secara umum, kita kata kita tak kekal dengan maksud nanti kita mati. Nanti mati lah. Maka kita tak kekal. Itu terlalu umum. Kita detailkan lagi nak kenal kekal Allah. Nak kenal kekal. Sebab kalau kita kata, kita ambil secara umum, kita nanti mati. Kita ni tak kekal. Tapi kita kekal juga sekejap. Kita kekal juga 60 tahun baru mati. Adalah 60 tahun juga. Jadi seolah-olah kita ni masih lagi ada sifat kekal yang sedikit. Cuma kekal kita tu sekejap. Kekal kita tu 60 tahun. Kekal kita ni 70 tahun. Tapi adalah kekal tu. Sikit. Sebenarnya kita langsung tak kekal. Maksudnya kita tak boleh berada pada zaman yang kedua. Kita sentiasa musnah. Satu saat yang lepas kita tak boleh ambil balik dah. Musnah dah kita yang 1 tahun lepas. Kalau umur kita 30 tahun, 30 tahun, 4 bulan, 5 jam, 20 saat. Sekarang dah 21 saat. Yang 20 saat dah lepas, musnah, binasa. Jadi kita punya tak kekal bukan sekadar tak kekal nanti mati. Kita tak boleh kekal daripada saat yang kedua pun tak boleh kekal dah. Detik yang kedua pun kita dah binasa dah. Itu nak faham tentang kita. Kerana kita telah berubah. Makhluk ni berubah. Allah itu kekal. Makhluk ni berubah. Berubah setiap detik. Dan makhluk, dia tak boleh kekal pada zaman yang itu. Dia akan berubah sentiasa. Makhluk sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Dulu kecil, sekarang besar. Tadi berdiri, sekarang duduk. Dulu rendah, sekarang tinggi. Dulu kurus, sekarang gemuk. Dulu muda, sekarang tua. Dulu dengar, sekarang tak dengar. Sound trouble. Dulu terang, sekarang dah rabun. Tadi siang, sekarang dah malam. Tadi panas, lepas tu dah sejuk. Dulu bodoh, sekarang dah cerdik. Sel-sel kita pun setiap detik mati dan tumbuh, mati dan tumbuh, mati dan tumbuh. Itulah makhluk. Makhluk atau alam ni dia tak dapat kekal pada zaman yang kedua. Kita sentiasa berubah dengan maksud kita sentiasa mati dan hidup balik. Dengan maksud kita sentiasa binasa dan kemudian kita ada balik. Yang lain. Maknanya siang tadi kita yang siang tadi dah tak ada. Makhluk sentiasa binasa kerana mengikut peraturan masa. Sedangkan Allah tidak terikat dengan masa. Boleh kita kata gitu. Rashidah Ali Rahim. Boleh kata gitu. Sebab tu kita binasa. Sebab kita terikat dengan masa. Bila kita terikat dengan masa, dengan masa tu terdetik, 1 saat, waktu tu kita telah binasa. Apa pula 1 saat binasa? Ada ni. Yang 1 saat lepas tu dah binasa. Yang 1 saat yang lepas tu dah mana? Ambil balik. Kalau ada. Tak boleh ambil, dah binasa. Habis ni binasa yang baru. Yang 1 saat yang baru. Lepas tu take 1 saat baru pula. Saat yang lama dah binasa dah. Buktinya, cuba ambil balik. Boleh ambil balik yang siang kita. Bawa datang. Siang kita tadi. Kita ni, yang siang. Tak boleh lah. Dah binasa. Tak boleh. Habis ni, ini yang baru. Dengan maksud malam. Kalau nak ambil siang malam. Nak ambil hari ni esok. Semalam kita dah tak boleh. Tak boleh ambil dah. Binasa. Yang ini hari ni. Tu dah binasa. Apa bukti binasa? Ambil balik lah. Ambil balik yang semalam. Tak boleh. Mana dia? Tak boleh. Semalam dah binasa. Kita sentiasa mati dan hidup. Mati dan hidup, mati dan hidup. Ataupun bahasa kitab, kita sentiasa binasa dan baharu. Binasa dan baharu. Binasa dan baharu. Setiap detik. Sebab tu Allah tu, dia tidak berubah. Itu maksud kekal. Berubah tu maksud tak kekal. Jika berubah, berubah. Maka bila berubah, yang ini dah binasa. Sebab dah berubah. Daripada sini, pergi sini. Tadi kat sini, pindah. Okey. Maka, telah berubah kedudukan mouse ni. Daripada sini ke sini. Maka, ketika mouse di sini, dah telah binasa. Binasa mana? Tak ada, binasa dah. Yang ni dah binasa. Ini baru. Sebab tadi tak ada. Baru ada. Ni dah binasa.
Kerana itulah salah kata Allah daripada atas turun bawah. Kerana tak kekal. Atas turun bawah. Allah duduk kat langit tu turun ke bawah. Salah. Kerana bila turun bawah, yang dekat langit tu dah binasa lah. Dah tak ada. Dah binasa. Dan baharu turun bawah. Maka Allah baharu pula ada kat bawah. Patut tak boleh kata begitu. Kita tak boleh kata gitu. Sebab bila je berubah, automatik yang lama itu binasa. Sedangkan Allah bukan sahaja kekal yang kita faham selalu kekal, tak binasa bila-bila. Dalam detik yang sama pun tidak juga, kerana Allah tidak terikat dengan masa. Tidak terikat dengan masa. Jadi kita faham maksud kekal tu, maksud kekal. Kita ni sentiasa berubah. Dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin disebut bumi ni sentiasa bergerak. Diguna perkataan yasbahun. Apa? Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Kan? Allah menciptakan malam dan siang. Allah menciptakan matahari dan bulan. Semuanya fi falaki yasbahun. Kalau kita tengok terjemahan, beredar mengikut orbitnya, beredar mengikut tempatnya. Tapi kalau kita tengok kamus, yasbahun maksud berenang. Berenang. Yasbahun ni maksud berenang. Jadi Allah kata Allah cipta langit bumi semua dan kullun fi falaki yasbahun. Semua yang Allah cipta tadi tu semua duduk berenang. Kita ambil terjemahan ni. Kita jangan ambil terjemahan yang dalam Quran. Kata terjemahan dia kata berputar mengikut orbit, mengikut jalannya. Kita tengok bahasa asal. Yasbahun ni berenang. Jadi Allah istilahkan bumi, bulan ataupun semua cakrawala ni berenang. Yalah, berenang kan. Pusing, bolehlah kita kata berlari pun boleh. Berenang pun boleh. Kita nak kata berjalan mengikut orbit pun boleh. Tapi untuk kita faham tentang kekal tadi, kita kena ambil terjemahan berenang. Bila sebut berenang, dia tak boleh berhenti. Berenang ni tak boleh berhenti. Kalau berhenti, dia tenggelam. Kita tak boleh duduk dekat dalam air, tanpa gerak, kita akan tenggelam. Jadi berenang dia perlukan gerakan. Gerak kaki, gerak tangan, baru dia terapung. Baru dinamakan berenang. Nampak? Maknanya kat sini, setiap makhluk dia berubah. Bila dia bergerak, berubah. Bergerak, berubah. Setiap detik berubah. Sebab tu dalam Quran, surah Yasin, digunakan ayat yasbahun, berenang. Semuanya berenang. Dapat kita faham. Dinamakan berenang tak boleh berhenti. Kalau berhenti lemah. Dinamakan berenang tak berhenti-henti. Sentiasa. Itu nama berenang. Sentiasa bergerak. Itulah makhluk. Sentiasa bergerak. Bila sebut bergerak, automatik dia bergerak ke tempat baru. Dia telah berubah secara automatik. Yang lama telah musnah. Yang lama telah musnah. Telah rosak, telah binasa. Dan dia buat yang baru. Yang baru pula. Jadi musnah baru. Kalau berputar, dia berputar. Putaran pertama. Putaran yang kedua. Putaran pertama telah musnah. Tak ada, tak boleh ambil balik dah. Musnah. Dan yang putaran yang kedua adalah yang baru. Itu maksud Allah itu kekal. Itu maksud Allah itu kekal. Makhluk sentiasa berubah, makhluk tak kekal. Jangan sekadar kita faham tak kekal dengan maksud mati nanti. Bolehlah faham gitu. Tapi jangan sekadar faham gitu. Sebab dia lebih luas lagi daripada itu. Itu masuk kekal. Macam satu lagi. Yang kekal ni Allah dan sifatnya. Okay. Kita tengok kekal. Kita tengok kekal. Kita kata Allah pengasih dan penyayang. Okay, pengasih dan penyayang. Ni tengok. Dia ada hubung kait dengan kekal.
kita kata Allah pengasih dan penyayang. Dalam tak sedar, kita kata Allah tak kekal. Tanpa disedari. Kita kata Allah tak kekal. Sudah. Apa kena mengena pengasih penyayang dengan kita secara tak langsung. Kita tak niatkan gitu. Tapi secara tak langsung, kalau salah fahaman kita, kita kata Allah tak kekal. Dan Allah itu baharu, kita kata. Dengan kaitan pengasih penyayang. Macam mana? Macam mana nak kait? Nak relate pengasih penyayang, salah faham, benarnya Allah baharu dan Allah tak kekal. Luaskan lagi. Macam ni. Kita faham makhluk. Makhluk macam mana? Makhluk pengasih penyayang. Kasih sayang lah. Bagi manusia, maksud kasih sayang. Bagi makhluk, maksud kasih sayang adalah sentuhan kalbu. Kan? Sentuhan kalbu. Jiwa. Yang mana kasih sayang terhasil daripada sensitiviti di hati bila mengalami sesuatu. Bila mengalami sesuatu keadaan, dia ada rasa di hati, sensitiviti ke hati itu, maka berubah. Berubah jadi sayang. Berubah jadi sayang. Nampak? Itu maksud sayang. Mana ada sayang, mana ada gitu. Bila berlaku sesuatu, maka berubahlah kepada kasih. Apabila berlaku sesuatu yang menyentuh sensitiviti dia. Itulah sayang. Bila menyentuh perkara yang dia tak suka, keluarlah marah. Kan berubah. Mula tak marah, lepas tu marah. Mula tak sayang, lepas tu sayang. Kan berubah tu. Jadi kita faham kasih sayang Allah macam mana? Kita faham Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang tu macam mana? Mula-mula Allah tengok kita, Allah tengok kita biasa je. Bila kita banyak beribadah, banyak buat baik, banyak mengaji, banyak belajar, maka Allah apa? Kasih dekat kita. Berubah. Sebelum tu tak kasih, betul kasih. Allah berubah. Bila suruh berubah, yang tak kasih tu telah musnah. Yang berubah tu benda baru. Secara tak langsung kita kata Allah baharu dan binasa. Bukan Allah tu binasa. Sifatnya itu kasih sayang tadi. Binasa. Maka Allah tidak. Allah kekal, segala-galanya kekal. Zat dan sifat kekal. Jadi bila perasaan manusia ni, bila ada perasaan sayang, akan ada suka, akan ada seronok, akan ada kasih. Bila terkesan dengan sesuatu, maka berubahlah daripada satu hal kepada satu hal yang lain. Adakah Allah terkesan dengan sesuatu, lepas tu jadi sayang, lepas tu jadi Allah benci ni, Allah murka, Allah marah, dengan sebab Allah terkesan dengan sesuatu? Dari segi bab terkesan tu banyak lagi. Allah terkesan dengan sesuatu. Kita nak ambil dari segi terkesan tu dulu. Sepatutnya Allah tidak terkesan dengan sesuatu, tapi kata Allah terkesan dengan sesuatu, dia jadi marah, dia jadi sayang, terkesan. Kita tak nak bincang bab terkesan, kita nak bincang bab berubah. Sebab kita bincang bab kekal. Maka berubah daripada tak sayang kepada sayang. Berubah daripada tak marah kepada marah. Berubahlah tu. Itu maksud kekal. Kekal real punya kekal. Bukan sekadar kekal tak binasa. Itu kekal ya juga, tapi bukan sekadar kekal tak binasa, bukan. Kekal real punya kekal. Sehingga maksud kekal tu tidak berubah daripada satu keadaan ke satu keadaan pun tidak. Tidak. Yang berubah-ubah ni adalah makhluk. Sebab bila berubah automatik ada yang musnah, ada yang binasa, ada yang baru. Walaupun ia bukannya bentuk ke apa fizikal ke, tapi dia telah berubah juga. Dari segi kasih sayang berubah, daripada tak sayang kepada sayang, tak berubah. Dia tak ada, memang dia tak ada, tapi berubahlah juga. Bila berubah tak kekal. Kat situ salah faham tu. Jadi apa maksud kasih sayang? Maksudnya Allah memberi rahmat dan limpah kurnia dengan iradahnya. Maksudnya Allah bagi. Allah kan berkehendak nak iradah. Maka Allah bagi. Kenapa Allah bagi? Allah juga rahmat. Maka Allah bagi. Bila Allah bagi, kita kata Allah sayang. Kita kata Allah sayang. Bukan Allah itu terkesan. Tidak. Kerana Allah bagi kita. Kita kata Allah sayang. Kata perkataan. Sebab saya selalu sebut.
perkataan itu, perkataan yang kita nak sebut ni, bahasa Melayu ni dia kadang-kadang tak support. Jadi terpaksa banyak panjang cerita dia. Jadi macam mana nak faham konsep murka? Faham konsep murka, Allah tak memberi rahmatnya lah. Allah tak bagi rahmat, maka dengan tak ada rahmat Allah, kita buat benda-benda salah. Buat benda-benda salah, maka Allah murka. Maksud Allah murka tu, bukannya Allah terkesan. Tidak. Bukan Allah marah. Marah. Tak? Itu perasaan manusia je ada perasaan. Ataupun makhluk je ada perasaan. Ada hati dan perasaan. Tidak. Habis itu, apa maksud Allah murka? Kita, tengok dari sudut kita. Tengok dari sudut kita, bila sesuatu tu, yang ada Allah suruh buat, dan ada Allah larang. Maka kita buat juga apa yang Allah larang. Maka kita yang kata, tak boleh buat, Allah larang. Kalau yang Allah larang, tapi jangan buat. Kerana nanti Allah murka. Allah tak bagi buat. Maka kita tak buat. Kerana Allah tak bagi buat. Sekadar itu saja. Bukannya, kalau kita buat nanti Allah marah. Di situ banyak sifat-sifat kesempurnaan yang gugur, yang rosak. Banyak sifat kesempurnaan yang rosak. Maknanya sekarang ni, maksud Allah murka tu, dari sudut kita. Kita kata saja gitu. Kita cakap je Allah murka. Bukan Allah marah. Mana boleh Allah marah? Marah tu berubah daripada tak marah kepada marah. Habis tu, kita bolehlah nak guna perkataan Allah murka. Boleh. Tapi bukan bermaksud murka, marah macam kita. Tidak. Maksudnya Allah mengazab kita. Allah tidak memberi rahmat pada kita. Itu maksud dia. Maksud murka tu Allah tak bagi rahmat pada kita. Allah tak bagi rahmat menyebabkan kita, bila tak ada rahmat, menyebabkan kita buat sesuatu yang Allah larang. Begitu je faham dia. Tapi kita tak boleh nak masuk bab murka lagi, bab ni. Kejap lagi insya-Allah. Ataupun ni, masuk bab dia. Jadi, jangan kita berpahaman bahawasanya Allah ni macam kita jenis perasaan. Sayangnya. Rosak sifat ilmu Allah. Apabila daripada mula-mula Allah tak sayang lagi, biasa aja. Kemudian kita buat Allah pun sayang kita kerana kita banyak ibadah, Allah sayang. Kat situ rosak kerana rosak sifat ilmu Allah. Allah tak tahu ke? Allah tak tahu kita buat baik, tak malah. Rukun iman yang ke-6. Allah yang takdirkan kita buat, Allah yang cipta kita, dan apa yang kita buat pun Allah takdirkan dah sejak azali. Malah selalu diulang-ulang. Syurga neraka pun dah ditetapkan bagi kita. Itu rukun iman yang ke-6. Kalau masih pening lagi, tak kata faham rukun iman, tapi macam mana boleh tak faham? Jadi kena faham rukun iman tu, dalam bab tu. Dia ada dua sisi. Kita tengok sisi kita kata macam-macam kat kita. Kita kata kita berdosa, kita kata Allah murka pada kita. Boleh dikatakan af'al Allah. Ya, betul, tepat sekali. Inilah yang dimaksudkan dengan perbuatan Allah ataupun af'al Allah. Ini yang dimaksudkan dengan af'al Allah. Ya. Tauhid af'al. Tapi tu nantilah, tak masuk lagi waktu. Takut pening. Jadi sekarang ni kita kena pegang dulu bahawasanya segala yang baik dan buruk ia daripada Allah. Itu dari segi kita nak kata dari sudut Allah, sisi Allah. Dari sisi kita tak boleh buat buruk. Kena buat baik. Kerana Allah telah meletakkan sempadan. Yang ini boleh buat, yang ini tak boleh buat. Hakikatnya Allah yang tentukan. Kita buat ke kita tak buat ke? Ke kita buat buruk tu bukan Allah tentukan. Habis siapa tentukan? Yang kita buat jahat-jahat semua tu. Segalanya daripada Allah. Itu tengok daripada kekuasaan sisi Allah. Tengok pada sisi kita, kita salah. Kita buruk. Kita yang jahat. Bukan Allah. Sebab tu semua yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita, tu tengok sisi kita. Tak boleh kata yang buruk juga daripada Allah. Apabila kita kata di luar untuk kita mengaji. Kita belajar ni, tak apalah kita cakap gitu.
Kat luar tak boleh cakap gitu. Yang baik daripada Allah, yang buruk juga daripada Allah. Duduk jaja kat kedai-kedai kopi. Tak boleh. Yang buruk daripada kita. Yang baik daripada Allah. Itu sisi kita tengok. Sisi Allah, maksudnya dari segi kekuasaan Allah, Allah yang tentukan. Semua Allah tentukan. Takkanlah ada yang Allah tak tentukan. Ada ke? Adakah Allah tak tentukan? Ulama' mengatakan, dari sisi kita, kata Allah yang cipta babi dan beruk pun, beruk, iyalah. Babi lah kita ambil. Allah yang mencipta babi. Tak boleh kita kata gitu. Tengok babi tu. Orang kata, duduk menjaja. Kerana babi tu dia macam buruk kan. Kita nisbahkan yang buruk tu dekat Allah. Bukan bermakna Allah tak cipta babi. Bukan, babi semua Allah cipta. Tapi dari sisi sudut kita, kita tak boleh cakap gitu. Adab. Kat situ. Jadi, kasih dan sayang Allah tadi tu, dan murka Allah semua tadi tu, kita je kata dari sisi kita. Kita je kata dari sisi kita, makhluk yang lemah. Jadi, kita nak masuk balik bab kekal, kembali balik. Kalau ada tu yang pening-pening sikit, tak apa lagi. Tak masuk lagi bab tu. Saya cuma sentuh sikit-sikit je. Jadi, maksud Allah Ta'ala sayang adalah Allah Ta'ala bagi rahmat dan limpah kurnia. Ataupun bahasa lain, Allah nak dia jadi gitu. Maka kita pun jadi gitu. Kalau sebut rahmat dan limpah kurnia tu tak faham sangat. Habis macam mana? Maksud Allah sayang. Maksudnya Allah sayang tu, Allah nak kita buat benda-benda baik tu lah. Allah nak. Maka kita pun buat. Sebab Allah yang nak dan Allah yang takdirkan dengan kekuatan Allah. Dengan naknya Allah, maka kita buat baik. Kita kata apa? Kita kata Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita kata. Sedangkan bukan masuk kasih sayang perasaan. Kerana Allah nak dan kekuatan Allah yang tidak terbatas tadi, Allah suruh kita buat benda baik itu. Allah yang takdirkan kita buat. Dan Allah nak kita buat. Kita punya nak tak ada. Kita mana ada kita punya nak? Semua Allah punya nak. Allah punya iradah semua. Kita mana ada? Sedangkan nak kita tu pun daripada Allah. Jadi, bukan dengan perasaan. Subhanallah. Maha suci Allah berperasaan. Maha suci Allah marah macam orang marah tu. Bertukar daripada mula tak marah pada marah. Maha suci Allah daripada biasa tiba-tiba jatuh cinta. Maha suci Allah. Maha suci. Subhanallah. Maha suci. Yang kita kata subhanallah, 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 itulah dia. Itulah dia. Kita menyucikan Allah daripada sifat yang tak layak, antaranya sayang macam manusia sayang yang berubah tadi. Bila sebut sayang, bila sebut kasih, dia berubah. Satu perasaan daripada tak ada perasaan kepada ada. Maka berubah, iaitu ada perasaan sayang. Allah bukan gitu. Qudrah, dia lebih kepada qudrah dan iradah Allah. Kekuasaan, kekuasaan dan kehendak Allah. Sama dengan ayat, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan dengan amal kita. Ya, betul. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan kita masuk syurga dengan amal kita. Sebab apa? Sebab Allah yang nak kita masuk. Tanpa ada nak yang lain. Tanpa ada nak. Kita nak masuk syurga. Allah pun nak. Jadi sebab kita nak campur Allah punya nak, maka kita masuk syurga. Tidak. Kita punya nak tak ada pakai. Allah punya nak semata-mata. Nak masuk kita syurga, maka kita masuk syurga. Dengan nak Allah. Dengan iradah Allah. Dengan kehendak Allah. Tukar sikit ayat, best sikit. Dengan rahmat Allah. Sama je sebenarnya. Dengan nak Allah. Saya suka guna perkataan nak daripada iradah. Sebab iradah tu kehendak. Kehendak tu nak lah. Sebab nak ni lebih dekat dengan kita. Jadi dengan Allah nak, maka kita masuk syurga. Bila Allah nak masuk syurga. Jadi, itu yang kata kita masuk syurga dengan nak Allah. Sama juga, kita masuk neraka dengan nak Allah. Cuma, bab neraka ni benda kan buruk sikit. Kita tak boleh kata kita masuk neraka kerana Allah nak. Kita kena kata kita masuk neraka dengan keadilan Allah. Kita kena kata gitu. Situ adab pula. Sedangkan kita apa yang terjadi semua nak Allah. Mestilah iradah Allah. Mana ada boleh iradah yang lain. Semua kan Allah. Cuma dari segi adab macam tadi, tak boleh kita jaja kedai kopi. Tak boleh dengan maksud semuanya Allah. Tak boleh. Salah kena letak kita. Teruk kena kita aja. Jahat kena letak kat kita. Sama juga. Kita masuk neraka kerana keadilan Allah. Kita yang salah. Kita masuk neraka. Kerana keadilan Allah, kita yang salah. Jadi bila Allah
adilnya Allah timbang, maka kita masuk neraka. Kerana keadilan Allah. Tapi kita masuk syurga bukan kerana nak Allah. Kalau kita kata kerana Allah nak kita masuk syurga. Nampak? Tapi masuk neraka asal hakikatnya memanglah Allah nak juga, tapi tak boleh kata gitu. Habis tu kata kerana keadilan Allah. Kalau kita kata kita masuk syurga kerana keadilan Allah, dia ada lari sikit kat situ. Kenapa? Kita masuk syurga kerana Allah dengan maksud kita ada juga sumbangan yang kita akhirnya masuk syurga. Dengan ibadah ke apa. Sebab tu kita masuk syurga dengan keadilan Allah. Tidak. Kita masuk syurga dengan rahmat. Ataupun dengan nak Allah. Iradah. Allah nak kita masuk syurga, kita masuk syurga. Allah nak. Kalau kata dengan keadilan, dia ada macam seolah-olah kita mempunyai persen. Kita mempunyai usaha kita tu. Boleh memberi kesan kalau kata dengan keadilan. Tapi asal memang Allah Maha Adil. Cuma kita nak kata kita masuk syurga kerana Allah nak. Atau dengan rahmat Allah. Dengan kasih sayang Allah. Kan kasih sayang tu nak lah. Allah nak macam tu. Allah nak. Kita masuk neraka sebab Allah adil. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kalau kerana amalan kita, mungkin satu hari nanti kita akan keluar daripada. Itu semua betul. Itu semua alasan, hikmah yang lain. Tapi yang besarnya tadi, kita masuk, itu bukti-bukti lah yang siapa ni kata ni, Muhammad Anif kata. Cuma yang asalnya kita masuk syurga kerana Allah nak kita masuk. Kita masuk syurga kerana Allah nak. Jadi, habis tu, masuk neraka pun sebab Allah nak. Yalah hakikatnya. Tapi beradab kena kata dengan keadilan Allah. Habis tu tak zalim ke? Tidak. Dalam perbahasan zalim tu, panjang sikit cerita je. Kita nak masuk bab kekal ni. Tak. Sebab zalim ni, sebab zalim tu pun makhluk. Allah yang tentukan zalim tu. Dan yang mana tak zalim. Faham? Allah yang tentukan yang ni zalim, yang ni tak zalim. Allah yang buat peraturan itu. Allah buat peraturan. Maka Allah boleh tukar kalau dia nak tukar peraturan tu. Boleh aja. Jadi kita tak boleh kata Allah itu zalim. Tak boleh kata gitu. Sebab Allah masukkan kita ke dalam neraka? Tak boleh. Sebab baik buruk, adil dan zalim adalah makhluk ciptaan Allah. Baik itu pun cipta. Yang tu baik. Baik itu Allah yang letak kata ini baik. Ni buruk, Allah yang letak kata ni buruk. Allah yang programkan. Kalau nak tukar boleh. Membunuh orang tu baik. Boleh aja. Sebab baik buruk tu adalah program dah siap daripada Allah. Bila Allah kata ni buruk-buruk lah. Ni baik-baik lah. Asalnya mana ada baik buruk? Mana ada adil zalim? Tak ada. Kemudian Allah kata ini adil, ni zalim. Mana Allah yang tu bila Allah cipta, maka itu kita boleh panggil makhluk juga. Makhluk ciptaan Allah adalah baik buruk. Perkataan baik buruk tu pun Allah cipta. Adil zalim pun Allah cipta. Iyalah. Macam mana kita kata zalim? Oh zalim dia bunuh orang. Sebab Allah yang kata zalim, kalau bunuh orang tu zalim. Allah yang cipta, Allah yang programkan. Boleh je Allah nak tukar. Bunuh orang tu dapat pahala. Boleh je tukar. Tukar. Sebab awal-awal lagi ketika adil, ketika awal-awal lagi Allah yang tentukan macam ni zalim, macam ni adil. Bila Allah tentukan itu makhluk lah tu. Makhluk Allah lah tu. Apa saja yang Allah ciptakan makhluk. Jadi bila ianya makhluk, jadi kita manusia, bila Allah dah tentukan, kita pun faham. Kita sebagai manusia faham. Adil, zalim, ni adil, ni zalim. Kerana Allah dah menciptakan untuk kita faham macam tu. Bukannya asalnya sejak zalim, macam tu adil, macam tu zalim, tak. Zalim mesti buruk. Adil mesti bagus, mesti baik. Tak. Tak, asalnya. Jadi maka Allah tentukan. Allah tentukan. Allah programkan. Jadi bila Allah ciptakan kita dan Allah letak kepahaman yang mana baik, yang mana zalim, maka adil dan zalim tu dia mana ada hakikat yang tersendiri. Dia tak ada hakikat zalim dan adil, tak ada.
Bila Allah programkan kalau macam ni, automatik kita kata adil. Macam ni, automatik kita kata zalim. Setelah diprogram macam tu. Bila kita ada manfaat untuk orang, untuk manusia, kita kata benda tu adil, bagus, baik. Jika merosak kayak gini, program yang Allah dah letakkan dah. Dan Allah boleh terbalikkan ke sana. Alah, apa saya dulu pernah tengok cerita lama dah lah. Apa? Yang robot tu, Terminator. Dia tu robot. Akhir sekali robot dapat menguasai dunia gitulah. Dah diprogramkan kat robot tu. Ada yang lah kali dia jadi governor ke apa dekat Amerika ni. Jadi bila dia program untuk bunuh orang-orang semua orang. Tapi entah macam mana saya pun tak ingat dah cerita ni. Dia programkan balik supaya menyebelahi orang pula. Itu yang jadi cerita Terminator tu. Dia jadi orang, dia menyebelahi orang. Sedangkan dia tu asalnya menyebelahi mesin. Bila tukar program, maknanya dia tengok mesin tu pula jahat, orang pula baik. Asalnya, program asal robot tu tengok orang ni jahat. Nampak? Dia tukar program. Tup, jadi macam tu. Tukar. Yang menentukan robot tadi tu, baik atau jahat, adalah yang programkan dia. Not susah nak eja. Yalah. Jadi, apa yang manusia faham tentang satu perkara itu zalim kerana memudaratkan tadi, merampas hak ke, hanya terpakai dekat makhluk aja. Sebab peraturan itu, program itu untuk makhluk. Dia tak tertakluk kepada Allah. Tak tertakluk. Sebab Allah yang cipta tu. Jadi, dapat kita faham macam tu, bahawasanya tak bolehlah kata Allah zalim masukkan ke dalam neraka. Sebab kita, Allah masuk neraka kena seksa teruknya. Teruk tu Allah yang cipta kata, kalau begitu makna teruk. Maka kita katalah teruk. Allah tak tertakluk kepada teruk tadi. Sebab Allah yang cipta teruk tu. Allah boleh je nak tukar. Masuk neraka tu tak teruk. Masuk syurga yang teruk. Tukar program tu. Faham tak? Jadi Allah tidak tertakluk kepada, cuma kita, dari sudut kita, kita katalah, sebab dah Allah dah program kan. Macam ni namanya zalim. Ke atas orang lah, ke atas makhluk dengan makhluk. Macam ni adil. Maka kita nak faham Allah pula, kita gunalah program yang Allah telah programkan tadi, iaitu Allah Maha Adil. Mengikut peraturan yang Allah letak. Faham tak? Tu. Cikgu dia mudah faham. Saya lega kalau dengan cikgu ni. Dia memang mudah. Sebab dia ngajar orang. Yang cikgi ni masalah ni. Bila begitu, kita tak boleh kata Allah zalim. Tak boleh, sebab Allah yang programkan. Jadi bila kita nak kenal Allah, kita kata Allah adil mengikut program tadi. Mengikut program yang tadi kita kata Allah itu adil. Sedangkan adil tu Allah yang letak. Boleh je nak tukar-tukar program tu. Saya guna perkataan program. Jadi itu yang maksud kekal tadi tu. Okey, kita kembali kepada kekal. Maka kalau kekal dia tidak berubah, kekal tu maksud tidak berubah-ubah. Kejap murka, marah. Lepas tu sayang, lepas sayang marah balik. Itu semua berubah. Allah kekal dengan maksud gitu pun tidak. Tidak berubah. Mula Allah marah dia sebab dia jahat. Kemudian dia bertaubat apa semua, Allah sayang balik, maka berubah. Yang marah tu dah jadi lama. Yang sayang tu dah jadi baru dah pula. Maka Allah telah berubah. Bila berubah, ada dekat Allah binasa dan baharu. Sedangkan kita belajar Allah tidak binasa dan tidak baharu. Baqa, qidam dan baqa. Tiba-tiba dalam masa yang sama kita faham Allah binasa dan baharu tanpa kita sedar. Biasa dalam masalah tu. Sebab tu hati-hati dengan perkataan terjemahan tadi tu. Dia bukan bermaksud terjemahan. Sebab bahasa terlalu miskin untuk menerangkan tentang ketuhanan. Maka dia ambil kata pinjaman. Bila dia ambil kata pinjaman untuk letak, untuk nisbahkan pada Allah,
perlu faham betul-betul kerana kita nisbahkan pada Allah tak sama nisbahkan pada manusia. Apa sahaja perkataan yang kita nisbahkan kepada Allah, apa sahaja perlu penjelasan. Sebab dia cuma kata pinjaman semata-mata. Apa sahaja kita nak kata. Apa sahaja nak kata dengan perkataan, nak kata kat Allah, nak kata kat Tuhan, dia semua pinjaman. Kena ada penjelasan. Malah benda yang paling mudah. Nak faham tauhid kena faham bahasa. Ya, tepat sekali. Nak paling mudah, Allah itu ada. Itu bahasa kita. Itu cuma pinjaman. Ada tu ada kena ada penjelasan. Ada tu macam mana punya ada? Bukan sekadar ada. Macam kita ada. Tak. Ada dah ada. Cuma habis kata ada wujud. Ada. Ada tu penjelasannya. Ada tu wajib ada. Wajib ada. Dia kena ada penjelasan. Sebab semua perkataan yang kita guna dekat Allah, semuanya pinjaman. Pinjaman daripada bahasa kita. Yang kita guna sehari-harian. Bila ianya pinjaman, pastikan makna yang betul kita ambil daripada kata pinjaman. Saya sebut banyak kali dah. Orang Nasrani, dia tak faham bahasa yang dia kata ada Tuhan ayah, ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu. Kerana dia tak faham bahasa. Mungkin bahasa dia, bahasa awal-awal Injil, wallahu alam, ada tulis itu bapa, father, bapa. Dalam tu berkatalah, berfirmanlah bapa kami. Bapa kami, berfirmanlah bapa kami yang menyuruh untuk berbuat baik. Bapa tu pinjaman je waktu itu. Saya tak tahu 500 apa? 2000 Nabi Isa. 2000 tahun lepas. 2000 tahun lepas Nabi Isa waktu tu bapa tu apa banyak mana maknanya. Bapa dengan maksud ayah, yang benihnya, bapa dengan macam-macam maksud. Antara maksud bapa tu adalah Tuhan. Tapi oleh kerana Nasrani tak gerti bahasa, bapa tu dia ambil bapa macam makhluk. Nampak? Kita terjebak macam mana umat terdahulu terjebak dari segi bahasa. Sebab tak faham bahasa. Sebab tak faham bahasa. Jadi dia kata bapa, akhir sekali kata bapa tu ayah lah. Sedangkan maksud bapa tu adalah Tuhan pada waktu itu. Pada waktu itu maksud Tuhan. Bila macam tu pula, maknanya bila bapa, Nabi Isa tu anak. Bila anak mesti ada mak. Maknya apa? Tu dah jadilah. Jadi huru-hara dah. Asal salah faham bahasa. Jadi bapa waktu itu, bapa maksudnya Tuhan. Macam kita bincang qidam tu kan. Qidam ada 4 maksud kan? Ada 4 qidam. Maksud qidam ada 4. Qidam sifati, qidam zati, qidam idhafi atau qadim. Qidam pula. Qadim sifati, qadim zati, qadim idhafi, qadim zamani. Qadim sifati dengan zati itu hanya untuk Allah. Tapi qadim idhafi macam ayat bapa lah. Jadi kalau bapa dengan maksud Tuhan, itu maksud bukan maksud bapa tu, maksud Tuhan yang tidak ada permulaan. Tapi dia tak erti bahasa ataupun salah faham bahasa. Bahasa tu sangat penting. Yang berlaku fenomena yang makin besar, makin banyak berlaku kat negara kita. Yang bahawasanya dari segi bahasa, bila baca Quran, Allah tangan yang layak, mata, betih, kaki. Tu kan? Bahasa juga. Masalah bahasa. Semua masalah bahasa. Iaitu terjemah gitu-gitu aja. Sedangkan itu kata pinjaman. Direct translate je. Sekarang dia sebenarnya pinjaman. Bila pinjaman, dia ada penjelasan. Jadi, kita pun samalah kasih sayang. Agak-agak berapa juta orang dalam Malaysia ni yang faham kasih sayang tu dengan maksud kasih sayang macam mana manusia kasih dengan manusia. Macam mana kasih yang terjadi di antara manusia. Mula-mula biasa, lepas tiba-tiba berlaku sesuatu perkara, jatuh cinta, jatuh sayang. Berapa juta orang agak-agak dalam Malaysia ni faham Allah macam tu kerana Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Penyayang tu. Penyayang. Sayang Allah itu agak-agak berapa ramai yang faham macam mana sayangnya. Buat banyak-banyak ibadah. Nanti Allah tengok, Allah jatuh cinta, Allah sayang lah. Maka berubahlah maksudnya.
berapa ramai orang faham gitu? Kerana bahasa. Kerana bahasa. Okey? Jadi kita tak boleh habis dah ni. Yang terakhirnya tak sempat nak habis. Yang terakhirnya, maka jadi haram ya sebut perkataan nanti Allah sayang. Tak haram. Tak haram. Tidak. Kita sedang membincangkan tentang pegangan. Pastikan semua yang ada dalam ni, sekejap. Kita bila bincang tentang pegangan, bukan bermaksud kita tak boleh cakap. Kita boleh cakap. Cuma, kita jangan faham macam mana kita faham dengan orang. Cakap tak apa. Yang dia panggil istilah majaz akli atau isnad majazi. Sebab kita bercakap, kita kena guna perkataan. Kita nak bercakap, kita bercakap, gunalah bahasa kita. Jadi bila nak bercakap tentang Allah, mana bahasa perkataan yang paling dekat dengan Allah, kita guna ajalah. Tapi bukan maksud yang sebenar. Tapi boleh mana? Boleh. Kalau nak kata haram, tak boleh. Tak boleh kata haram. Tak boleh kata haram. Sebab dia kata pinjaman. Kita merasa Allah sayang pada kita. Kita rasa. Maksudnya, kita rasa gitu. Kita faham Allah nak dengan Allah yang maha berkehendak. Dengan iradah, kudrah dan iradah Allah, maka Allah jadikan kita. Allah buat, jadikan perbuatan. Jadikan benda baik yang kita buat. Kita pegang gitu. Tapi kita rasa, masuk tasawuf, kita rasa Allah sayang kat kita. Itu kita rasa, perasaan kita sendiri. Allah sayang kat kita. Allah kasih kat kita. Itu rasa. Jadi sayang ni rasa. Rasa kena bicara tentang tasawuf. Tasawuf, bahasa tasawuf tak sama dengan bahasa akidah. Bila dia kata Allah sayang, Allah murka, Allah benci dalam bahasa tasawuf, dia ada maksud yang tersendiri. Sebab sedang berbicara tentang rasa. Bila bicara tentang rasa, semua perkataan-perkataan rasa terkeluarlah. Rasa manusia tadi. Sebab itu je manusia tahu bahasa mana, ada bahasa lain lah. Maka terkeluarlah bahasa-bahasa perasaan. Kerana kita sedang membicarakan tentang perasaan. Iaitu tasawuf. Tasawuf ni rasa. Kita bincang pada malam ni bukan rasa. Pegang. Jadi nanti Allah sayang, boleh. Tapi nanti itu akidah. Kita kembali kepada akidah. Nanti merujuk kepada masa. Sedangkan kita pegang Allah tidak bermasa kan? Sebab nanti maksudnya mula-mula macam ni, lepas tu macam ni, itu nanti. Dulu tak, sekarang ya, itu nanti. Itu dari segi akidahnya. Nanti itu Allah sayang, nanti Allah, nanti itu dah tak boleh pakai dah. Sebab nanti itu bahasa. Nanti itu adalah masa. Allah lah, sayang tu perasaan. Jadi dari segi akidahnya maksud nanti Allah sayang, itu dari segi tasawuf. Supaya Allah sayang. Tak boleh juga. Sama juga. Supaya dengan maksud daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Selalu salah faham bahasa tasawuf dengan bahasa akidah. Ya. Akidah pegang, tasawuf rasa. Bila pegang akidah, kita akan keluar semua perkataan-perkataan yang berkaitan dengan akidah. Tapi kalau bicara tentang tasawuf, kita akan, bila kita membicarakan tentang akidah, kita akan keluarkan perkataan-perkataan yang sharp, yang tepat. Bila membicarakan tentang tasawuf, kita akan guna perkataan-perkataan yang dekat dengan kita, iaitu kasih sayang perasaan tadi. Tapi maksud ketika belajar tasawuf tu, maksud dia bukan kasih sayang macam manusia. Akan kembali kepada akidah balik. Apa tak? Jadi bukan kata tak boleh sebut. Orang yang duk jatuh cinta dengan Allah. Semua tu bahasa yang ada tanda. Cek. Jatuh cinta. Dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang puitis. Bahasa-bahasa perasaan. Bahasa perasaan. Cintanya aku pada Allah. Sebagaimana Allah cinta kepada aku. Macam-macam. Sampaikan bahasa tu. Allah dalam poket pun ada jadi. Bahasa tu bahasa tasawuf. Bahasa yang dikeluarkan, digunakan, diambil daripada perasaan-perasaan. Tapi bukan dengan maksud perasaan. Sebab memang cerita tentang rasa. Bila rasa, kenalah cerita pasal perasaan. Okay. Macam puisi Jalaluddin Rumi. Ya. Saya rasa saya pernah baca. Macam tu lah.
Jadi bila kita ambil itu, kita kata apa benda ni, syirik ni apa? Tak. Itu bahasa orang bercinta. Dia ada maknanya tersendiri. Kita bahas hari ni bahasa akidah, kena sharp lah. Supaya pun tak boleh. Tak boleh tu maksud tak boleh pegang supaya Allah. Kerana supaya tu berubah daripada satu kepada satu. Rosak ilmu Allah. Bila sebut supaya, Allah tak tahu apa akan jadi. Bila sebut supaya, makna kita perbuatan kita ada kekuatan untuk buat apa-apa. Supaya. Itu tak pegang. Memang tak boleh. Tapi cakap boleh. Cakap apa ni? Cakap boleh. Teringat ayat Pak Sumit. Ya, bahasa-bahasa dia, bahasa orang tengah bercinta, bahasa tasawuf. Jadi jangan campur dua bahasa. Campur dua bahasa ni jahanam agama. Memang campur. Makrifat kenal Allah. Kenal Allah, bahasa akidah, kenal sifat-sifat Allah. Kenal sifat Allah. Bahasa tasawuf, maksud ma'rifatullah, kenal Allah dengan maksud merasai semua tu perbuatan Allah. Rasa kan? Rasa semuanya Allah, perbuatan af'al Allah. Tak beza. Jadi jangan kita campur. Kadang-kadang kita itulah. Jadi akidah belajar, tasawuf belajar, cakap bahasa-bahasa tasawuf mantap. Cakap dekat mulut lain. Ya, sebab kita bercakap kan, bahasa kita je lain. Cakap kita cuma pinjam perkataan. Ambil ayat ni. Kita cuma pinjam perkataan itu sebab tak ada perkataan yang layak dengan Allah yang sebenar-benarnya. Tak ada perkataan yang layak sebenar-benarnya. Maka kita pinjam je kasih sayang, nisbah kita. Nak terangkan ajar dekat anak. Dekat anak, ajar je dulu. Kalau budak-budak ni, ajar macam biasa. Tak perlu detail sampai macam ni. Cuma sampai tahap dia balik nanti, dia wajib belajar. Untuk permulaan ni, Allah marah, boleh. Untuk permulaan. Kalau tidak, lagi dia pening. Untuk permulaan. Boleh. Tapi bila balik, dia kena mengaji. Apa maksud kita doa minta Allah redha? Minta Allah redha. Sama lah juga. Redha manusia ni adalah berubah daripada biasa kepada redha. Redha ni bahasa Melayu suka. Redha ni suka. Suka. Nama saya Radhi. Samalah. Redha. Mardiyah. Ada 3 beradik. Masa tu ayah tengah kuat tarikat. Masa mengandung 3 adik-beradik ni. Ramai ada tapi yang 3 orang ni. Tengah kuat tarikat sikit. Maka dia letak nama Mardiyah, Radhi, Redha. 3 turutan nafsu. Turutan nafsu. 3. Iaitu suka. Tahap kesukaan. Dia letak daripada ayat yang sama. Mardiyah, Redha dan Radhi dan Redha. Redha ni suka. Jadi apa maksud Allah suka? Suka macam mana tu? Kita pinjam je perkataan suka sebab nak cakap Allah macam mana? Cakap je lah suka. Tapi maksudnya bukan Allah suka macam kita suka. Maksudnya Allah nak. Kita minta Allah redha. Maksudnya minta Allah merahmati kita, nak dekat kita. Atau bahasa tak humban kita dalam neraka. Tu, kita nak. Hakikatnya itulah. Kita nak Allah. Tu maksud redha. Kita nak Allah redha dekat kita. Kita nak Allah rahmati kita. Kalau bahasa pakai rahmati kita. Hakikatnya Allah telah tentu sejak azali lagi. Habis kita minta ni. Buat apa kita minta kalau Allah telah tentu? Kita ni hamba. Hamba buat cara hamba. Jangan banyak soal. Akhir sekali kita, rupanya aku tak ada apa-apa lah. Rupanya tak ada apa lah aku. Memang. Bila belajar sungguh-sungguh nanti, daripada semua segi fiqh, segi akidah dan segi tasawuf, rupanya kita ni tak ada apa. Itu yang maksud kita tak ada apa-apa. Itu maksud kita tak ada kuasa. Allah Maha Kuasa. Sebut aja. Maksud sebenar tu. Tak ada kuasa tu maksud apa? Maksud tak ada kuasa. Tak boleh buat apa. Malah, apa kita buat semua yang Allah nak dan Allah takdirkan. Sejak azali lagi. Alamak. Itu maksud kita tak berkuasa, Allah Maha Kuasa. Kadang-kadang sebut aja. Jadi nak faham tu betul tu. Nak terang, nak ajar kat anak, cakap dekat mulut lain dalam hati lain. Iyalah. Yang kita cakap kat mulut tu secara umum.
secara umum dan adat cakap. Cakap tak apa, Nurika. Cakap tak ada masalah. Kita pegang. Cakap tak ada masalah. Dia, okey, kalau kita cakap, tanpa kita sedar, ataupun masa kita cakap tu kita tak berpegang. Maksud kita tak sedar yang kita pegang itu. Tak apa juga, tak dosa juga. Kita cakap, Allah sayang, cakap, Allah murka, Allah marah, kita cakap. Dalam hati kita, tak ada pun kata maksud murka tu gini-gini, tak ada pun. Kita bercakap aja. Betul Allah, salah ke aku? Salah aku? Tak salah juga. Sebab apa? Kita korek dulu dalam hati kita. Apa sebenarnya yang kita faham yang kita cakap? Oh, yang aku cakap ini maksudnya gini. Maknanya, betul lah akidah kita. Betul. Tak salah. Tak berdosa. Walaupun ketika cakap tu tak ada apa-apa dalam hati. Cuma, itu yang maksud dalam hati dia ada Allah. Itu maksud setiap kali nak bercakap, setiap kali bergerak, dia sentiasa ada benda tu. Akidah dia sentiasa ada. Itu maksud sentiasa dalam hati ada Allah tu. Kita ni dalam hati tak ada Allah. Bila kita bercakap aja tentang ketuhanan. Gitu gini. Tapi bila, apa aku cakap tadi betul ke tak betul? Betul lah. Tapi dalam hati tak rasa apa, kosong aja. Cuba korek. Sebenarnya apa kau faham? Yang kau pegang. Pegang gini. Okey. Selesai. Habis cakap tadi, biasalah kita lalai. Itu maksud lalai. Maksud yang tak lalai dalam kehidupan, sentiasa ada dalam hati kita pegangan tadi. Setiap saat. Mana boleh buat? Wali boleh lah buat. Kita akan cakap aja. Lepas tu kita fikir balik. Aku cakap tadi. Tak, dalam hati tak ada apa-apa pun cakap Allah marah. Dalam hati kosong aja. Tak ada pun kata maksud Allah marah tu. Bukan Allah marah macam berperasaan. Bukan. Dalam hati tak ada pun masa cakap. Tapi korek nanti. Apa maksud yang Allah marah? Maksudnya bukan marah, kita korek balik akidah kita. Oh betul lah. Betul, tak salah pun. Tak salah pun. Cuma kita jenis lalai Kita panggil lalai. Memang pun manusia ni lalai. Siapa boleh ingat? 24 jam. Gila ni. Wali boleh lah. Wali. Allah, saya dah 10.46 dah. Saya nak bahas sikit je lagi. Sebab bila Allah dah tentukan kita ke syurga, Allah gerakkan supaya kita sentiasa berdoa dan minta syurga. Iyalah. Biasanya gitulah, adatnya gitulah. Bila Allah takdirkan kita ke syurga, maka Allah gerakkan kita untuk jalan ke syurga. Tapi tak semestinya gitu. Ada yang kita dengar selalu cerita kan, dia buat maksiat seumur hidup. Tiba-tiba rasa nak taubat. Bunuh orang lah apalah, rasa nak taubat. Dia pergi kat orang ni, tanya orang alim, orang kata 99 orang kau bunuh. Kau tak boleh dah, tak ada harapan. Dia bunuh seorang lagi. 100 orang. Dia cari pula orang alim lain nak tanya, nak taubat dah. Dia buat jahat seumur hidup dia. Cari. Lepas tu orang alim jumpa orang alim kata, engkau kena pergi satu tempat yang semua orang baik-baik. Sebab nanti kalau pergi tempat engkau sendiri, nanti kan jadi jahat balik. Maka insya-Allah Allah terima taubat. Dia pun berjalan, masa nak pergi ke tempat yang dia tuju tu, mati. Mana dia buat baik? Jalan dia sepenuh jalan jahat kan? Kemudian mati. Akhir sekali malaikat azab pun datang nak angkat, nak ambil, nak bawa dia, maksudnya nak seksa. Malaikat rahmat pun nak angkat juga. Berebut. Akhir sekali dia ukur, mana lagi dekat? Dekat dengan tempat dia nak bertaubat, tempat dia, destinasi dia nak bertaubat, tempat dia pergi tu, ataupun yang tempat lama. Ukur lebih dekat sikit je, dekat belah yang dituju tu. Belah baik lah. Sikit. Dia tak sempat buat baik pun. Akhir sekali masuk syurga. Allah tak lorongkan pun dia. Cuma ujung-ujung ayat tu je, itu je, tak sempat buat, tak sempat sembahyang pun. Itu maksudnya Allah gerak hati dia untuk bertaubat. Itu saja. Maka dia masuk syurga. Sedangkan dia buat dosa banyak. Sebab tu masuk syurga dengan rahmat Allah. Cuma kebiasaannya, apabila Allah takdirkan dia syurga, maka jalannya pun jalan ke syurga. Jadi kalau kita rasa kita jalan, Alhamdulillah, kita minta, ya Allah, kekalkan aku jalani. Sebab kita dah nampak takdir Allah. Kita dah nampak. Sebab kita duduk jalan baik. Dah nampak. Tapi belum pasti lagi. Mungkin berubah.
Mungkin kita tak tahu, bukan berubah. Mungkin tak tahu. Allah je tahu akhir sekali macam mana. Sebab tu kita kata, ya Allah kekalkan aku jalan yang benar, ya Allah jalan benar, jalan benar, jalan benar. Permintaan kita tu bukan bermakna suruh Allah ubah. Allah telah tentukan kita neraka atau syurga. Kita minta tu kita sendiri takut, ya Allah takutnya, ya Allah kekalkanlah. Minta tu, minta. Minta tu pun tak ada kesan pun dekat Allah. Sebab Allah dah tentukan dan tak berubah tentu. Takdir Allah tidak berubah. Takdir mubrah mu'allaq pun bab lain pula. Takdir Allah tidak berubah dari segi pegangan. Jadi Allah tentukan bila kita nampak jalan kita jalan baik, kita rasa lega. Oh, ni ikut jalan aku ni, jalan aku. Sebab biasanya Allah gerakkan kalau jalan tu baik, syurga tempat dia. Kita pun okey ya Allah, kekalkan ya Allah bagi aku jalan yang benar, ya Allah jalan yang benar, minta. Takut last kita berubah kita minta. Tapi hakikatnya memang Allah tentukan dah. Kita berubah. Alim macam mana pun nak mati pun boleh sembah setan, cerita tu biasa kita dengar. Tak, faham sungguh-sungguh waktu. Allah, ya Allah, kena berhenti sekarang. Sebab banyak soalan. Tu jadi gitu. Saya punya tempat nak berhenti lain. Ada pun. Mana? Ada pun. Kalau kitab saya baru sebaris setengah. Sebaris. Itulah specialnya kelas kita interaktif ni. Kita bukan nak kejar masa, nak kejar nak sembahyang isyak, nak kejar, tak ada. Kita interaktif. Nama dia interaktif. Satu baris setengah. Okay, banyak lagi bakok. Allah. Hai. Jadi kita akan datang, kita sambung lagi lah. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Terima kasih Ustaz. Sudah yang tasbih kafarah dan surat subhanakallah walhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Thank you Ustaz. Thank you Ustaz. Ya, siapa tu?